Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ni pagi ni saya akan buat satu hari satu tazkirah. Tazkirah dia berkaitan dengan dosa, nikmatkah maksiat. Okey. Nikmatkah maksiat ni maksudnya dalam buku membedah dosa 10 anggota tubuh badan kita yang dipandang remeh. Daripada Dr. Haji Hanafi Muhammad dengan Hajar Siti Zaimah Abdul Rahim. Okey. Saya akan setting sebab tak berapa nak dengar. Okey, sebab saya suka bagi tazkirah. Nanti selepas ni saya akan petikkan tazkirah yang orang panggil apa? Yang berkaitan dengan kehidupan kita. Lepas tu saya akan cuba cakap dan saya akan cuba bentangkan kat kawan-kawan. Okey. Saya ada baca satu kisah ni yang dia kata kalau dia dengar isteri dia ni cakap ataupun ceramah, dia rasa macam mana? Dia rasa macam nak bagi satu tazkirah yang mana orang akan nampak tazkirah kita ni ke arah kebaikan. Okey. Jauhilah 7 perkara yang besar yang boleh merosakkan diri. Para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah 7 perkara itu ya Rasulullah? Yang pertama dia kata menyekutukan Allah. Yang kedua sihir membunuh jiwa. Ni 7 perkara yang besar yang boleh merosakkan diri kita. Maksudnya ada 7 perkara ni yang kita kena pegang, yang kita tak boleh, yang maksudnya kita kena jaga dan tak, yang menyebabkan diri kita ni akan jadi rosak. Okey, yang pertama sekali ialah para sahabat bertanya, apakah 7 perkara yang dikatakan rosak tu? 7 perkara yang dikatakan rosak tu adalah yang pertama menyekutukan Allah, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan kecuali kerana hak. Maksudnya dia bagi dekat jiwa dia tu hak yang tak dia bagi jiwa dia tu dalam keadaan yang tak tenteram. Apa yang saya maksudkan dalam buku ni. Lepas tu memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari daripada peperangan dan menuduh perempuan yang baik yang terjaga serta beriman. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam satu perkara ni, maksudnya 7 perkara ni kita tak boleh buat, ataupun apa-apa pun kita kena tinggal semua ni. Okey. Jadi dia masuk dalam bab yang kedua, iaitu pengertian dosa. Saya ni tak teratur sikit sebab saya baca adalah mengikut turutan daripada buku ni. Okey, lepas ni saya akan orang panggil apa? Saya akan tingkatkan untuk satu hari satu tazkirah berkaitan dengan bab dosa. Nikmatkah maksiat ni? Okey, seterusnya. Pengertian dosa dan akibatnya. Dalam kitab Al-Kabair, Syamsuddin Az-Zahabi menerangkan bahawa dosa adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Semua kita tahu, dosa ni ada dua. Satu dosa kecil, satu dosa besar. Satu dosa kecil, satu dosa besar ni maksudnya yang dosa kecil ni bila kita buat, lama-lama dia akan jadi besar. Tapi kalau dosa besar ni kita buat, dia pada terkumpul, maksudnya hukumnya adalah dilarang sama sekali. Okey. Jadi dekat sini menurut Syekh Abdul Samad Al-Palambani pula di dalam kitab Sayrus Salikin, beliau membahagikan dosa kepada dua, iaitu satu dosa kecil, satu dosa besar. Kedua-duanya dilakukan oleh manusia sama ada sengaja ataupun tidak. Ada dosa yang kita buat nak sengaja, ada yang dosa yang kita buat tanpa sengaja. Tapi dosa yang kita buat tanpa sengaja, kita kena istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dosa kecil adalah sesuatu yang tidak dikenakan hukuman tertentu semasa di dunia dan tidak mendapat siksa di akhirat. Maksudnya dosa kecil ni dia tak dapat hukuman dia tu di dunia ni. Dan orang kata apa? Hukuman tertentu semasa di dunia dan tidak mendapat siksa di akhirat. Apa yang kita nampak dalam dosa kecil? Dosa kecil yang pertama adalah satu, maksudnya kita buang sampah merata-rata, tu tak boleh. Okey, yang keduanya kita tak boleh orang panggil apa? Buang sampah merata-rata ni kita tak mau bagi sekitaran kita ni buruk ataupun rosak. Dekat situ kita tak mau bagi orang panggil jadi benda tu jadi kotor, sebab Rasulullah lebih suka kepada kebersihan. Dekat situ kita kena jagalah. Lepas tu kita tak boleh, sebahagian ulama berpendapat bahawa sekiranya seorang itu melakukan dosa kecil secara berterusan dengan sengaja, maka ia menjadi dosa besar. Kecil ni, contohnya bila kita bawa dosa kecil ni, kecil, lama-lama dia akan jadi besar.
Sebab dia akan terkumpul dekat dalam hati kita. Bila kita melakukan satu dosa kecil, dia akan terkumpul satu titik hitam dekat dada kita. Kumpul satu, lama-lama dia akan jadi banyak. Jadi dekat sini kita kena tengok betul-betul. Kita tak, kalau boleh dalam setiap hari ni kita kena buang dosa kecil. Tak mau buat langsung dosa kecil, dan kita jangan melakukan satu-satu kesalahan yang membuatkan dosa tu adalah besar. Buat perkara yang dosa besar. Okey. Menurut ulama, ada pelbagai jenis dosa kecil ni. Antaranya adalah memakai kain sutera bagi lelaki. Okey, yang tu memakai emas bagi lelaki. Lepas tu memakai perak kecuali cincin adalah harus. Mendengar segala bentuk alat muzik yang dilarang oleh syarak. Alat muzik ni kita ada perkara yang maksudnya yang dilarang oleh syarak. Ulama muktabar Syekh Ibnu Hajar radhiyallahu anhu merumuskan bahawa segala dosa kecil dan dosa besar jumlahnya adalah 400 perkara yang dinyatakan dalam kitabnya. Manakala menurut Imam Al-Ghazali pula di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ia membahagikan dosa besar secara umum kepada 17 perkara. Okey, yang pertama adalah dosa besar umum ini dosa besar yang umum. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah ni maksudnya kita tak boleh menduakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara-perkara apa-apa pun. Yang kedua melakukan perbuatan maksiat secara berterusan. Kita setiap hari kita melakukan perbuatan maksiat ni secara berterusan, maksudnya kita setiap hari kita ni buat dosa besar. Contohnya dosa besar yang kita tak nampak adalah derhaka kepada ibu bapa. Itu adalah dosa yang paling besar yang kita tak nampak. Setiap hari kita lawan cakap mak ayah, setiap hari kita lawan cakap mak ayah. Lama-lama kita tahu benda tu ada dosa besar, tapi kita sentiasa melakukan. Benda tu akan menjadi satu gumpalan hitam yang akan ada dalam titik hati kita. Yang kedua, dia putus asa di atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Putus asa ni maksudnya bila dia melakukan apa-apa perkara pun, dia buat macam dia tak ada harapan untuk hidup. Maksudnya bila dia tak ada harapan untuk hidup, dia dah putus asa. Jadi dekat situ dia akan rasa diri dia ni akan bunuh diri. Okey. Yang kedua, tidak takut kepada seksa dan azab neraka. Maksudnya dia buat satu perkara tu, dia tak takut ada dosa dan dia tak takut ada azab. Yang kedua, menuduh seseorang melakukan zina ataupun liwat. Walaupun kita tahu seseorang tu melakukan zina ataupun liwat, kita kata saya tahu, saya ada bukti dia tu melakukan zina ataupun liwat, kita kata dia tu berzina dengan lelaki tu, dia mengaku depan kita kata dia tu berzina. Tapi dalam Islam kita tak boleh mensabitkan seseorang tu berzina kecuali kita kena ada 3 orang saksi, dan kita bawa saksi-saksi tu yang melihat orang yang maksudnya yang kata dia tu zina. Dia ada syarat-syarat dia yang menyebabkan mensabitkan kita kata zina. Walaupun dia sendiri mengaku, dalam Islam kita tak boleh menyerahkan kata dia tu adalah melakukan perkara yang zina. Dalam Islam dia ada syarat-syarat dia tertentu. Okey, yang kedua mengamalkan ilmu sihir. Yang ni yang ilmu yang kita paling takut lah. Maksudnya kita bukan takut apa. Kita takut kat sini kita kena kepada keluarga kita dan kawan-kawan kita. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada ilmu sihir ni. Sebab apa-apa pun yang berlaku adalah daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita kena lawan dengan atas usaha kita sendiri. Yang kedua, bersumpah dusta. Bersumpah dusta ni dia dusta, bersumpah atas nama sesuatu tapi benda tu tak berlaku pun. Okey, seterusnya minum arak. Minum arak satu, isap dadah satu. Isap dadah adalah satu perkara yang melakukan dosa besar. Minum arak, isap dadah, lepas tu membunuh manusia. Yang ni memang kita tahu dah benar-benar perkara yang melakukan dosa besar. Memakan harta anak yatim dan mencuri. Yang ni yang paling saya derhaka kepada kedua ibu bapa. Okey, maksud derhaka kepada ibu bapa ni kita kena tengok saya ni manusia. Saya pun bukan nak kata derhaka lah. Dalam tempoh PKP tu, saya ada satu orang panggil apa? Satu instant yang saya tak boleh balik kampung. Saya duduk kat Perak. Jadi macam orang panggil apa? Saya ni macam, maksudnya dekat saya sebelum ni orang panggil apa, macam selalulah kontak mak ayah saya, orang panggil apa. Lepas tu bila jadi kita dalam tempoh PKPP tu, saya tak balik kampung. Jadi
telefon mak saya ni jadi macam orang panggil apa, macam okey tak apa, minggu depan boleh balik kot, okey bila kita minggu depan boleh balik, jadi macam saya tak telefon mak saya. Bila saya tak telefon mak saya jadi ya tak apalah, dia kata minggu depan lah saya telefon. Jadi macam benda tu tertangguh disebabkan oleh kesibukan dunia, ataupun disebabkan oleh saya ni orang yang macam panggil apa, orang yang kalut nak settlekan sesuatu perkara tu. Okey, jadi saya tak telefon mak saya. Jadi satu hari tu mak saya ni dia kata dia terasa dengan saya. Tapi dia tak beritahu kat saya. Lepas tu dia terasa dengan saya, dia cakap kat saya, okey, sebenarnya mak kita ni dia terasa, dia tak cerita kat kita. Dia cerita kat adik-beradik yang lain, dia kata saya ni tak telefon mak sebabkan saya ni sibuk. Padahal waktu tu sibuk tu bukan sibuk apa pun, sibuk dengan urusan rumah. Maksudnya macam tu. Jadi mak saya terasa, mak saya pun bagi tahu dekat kak saya. Jadi saya kata kat situ, maksudnya dekat sini saya manusia biasa, saya telah melukakan hati ibu saya, yang mana ibu saya ni terasa sebab saya tak telefon. Ibu ni dia rasa macam tu. Jadi bila saya tak telefon, rasa macam tu, ibu saya cakap, okey, saya pun jadi macam mana? Kita tak boleh nak balik ni. Kita nak minta maaf kat mak ni tak boleh kan? Okay, jadi kita call banyak kali, kita temu ni, chat tak sengaja ni, mak nak minta maaf kat mak lah nah. Okay, jadi dekat situ mak saya kata, okey, lepas ni kalut macam mana pun, sibuk macam mana pun, kena call ibu ayah. Tak boleh tinggal. Sebab bila kita dah start buat macam tu, kita rasa macam kita ni hebat sangat lah. Maksudnya dekat sini, maksudnya kita ni selalu tak telefon mak ni, kiranya kita ni anak yang soleh lah. Tak, mak kita akan rasa kalau kita selalu telefon orang yang kita sayang, mak dengan abah kita ni orang yang kita sayang. Jadi kita kena selalu telefon mak ayah, kena selalu telefon ibu kita, tanya khabar. Tapi kadang-kadang ni kita ni Allah bagi kan masa 24 jam, kita tak sempat nak telefon ibu ayah tu. Bukan sebab apa, disebabkan kadang kita terlena, kadang kita sibuk dengan jaga anak, basuh baju, benda-benda yang dunia ni yang kita buat ni, hingga kita terlupa dengan sebenarnya ibu bapa kita ni adalah syurga yang nak buat akhirat yang paling, tempat yang paling abadi. Okey, jadi dekat sini, kesemua yang tadi yang saya masukkan dalam dosa besar ni, kesemua dosa besar tersebut sentiasa dilakukan sama ada sengaja ataupun tidak oleh mereka yang jahil tentang ilmu agama. Seseorang yang melakukan dosa tanpa diinsaf dan tidak bertaubat nasuha sebelum ajal menjemputnya pasti mendapat balasan azab yang berat di akhirat kelak. Jadi apabila kita melakukan dosa, tak kisah dosa saya dengan mak saya, dosa saya dengan ayah saya, maksudnya kat sini kita mak minta maaf lah, mak nak macam mana ni, cik kata minta maaf lah cik, jadi macam apa panggil apa, terleka dengan dunia. Jadi dekat sini kita kena niatkan dalam hati kita, kita tak mau melakukan dosa setiap hari, dan dosa kecil tu kita nak sentiasa berterusan. Okey. Jadi dalam firman Allah ni, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat ke-14, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batas larangannya, nescaya Allah memasukkannya ke dalam neraka serta kekal di dalamnya dan baginya siksa yang amat menghinakan, iaitu surah An-Nisa. Jadi sesiapa yang menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, bila kita derhaka dekat Allah, secara otomatik kita derhaka kepada Rasul. Jadi dekat sini kita dua-dua kita tak mau derhaka. Kita kena jaga hati semua orang manusia. Kita kena jaga hati semua perkara-perkara yang tidak boleh meninggalkan satu dosa kecil dan dosa besar pun dalam diri kita. Okey, sebab apa? Dalam surah Az-Zalzalah diterangkan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sesiapa yang berbuat kejahatan, iaitu dosa, walaupun sebesar zarah, nescaya akan dilihat dan diberi balasan kejahatan itu. Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahkan kita akal fikiran. Kita dapat fikir mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau orang yang tak dapat fikir mana yang baik dengan mana yang buruk, jadi dekat sini akal fikiran dia ni, maksudnya bukan dia tak ada akal fikiran, maksudnya dia tak dapat membezakan apa itu dosa, apa itu pahala. Jadi bila kita sentiasa melakukan dosa tu, jadi dekat situ Allah kata
Allah akan catat apa amalan kebaikan yang kita buat walaupun sebesar zarah, dan Allah akan catat apa amalan kejahatan yang kita buat walaupun sebesar zarah. Ini dalam surah Az-Zalzalah. Okey, kita boleh menilai sesuatu sebelum melakukan kerosakan, kemungkaran dan kezaliman sesama insan atau makhluk lain. Maksudnya dekat sini, kita dalam akal kita boleh fikir. Kalau kita buat, contohnya saya kata, kalau kita buat buang sampah merata-rata, apa kesan dia kepada sekolah kita? Kalau kita buat benda-benda perkara yang jahat, apa kesan dia kepada kita? Jadi kita kena tengok dekat situ, seperti dalam surah Al-A'raf ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma zahara minha ma batana wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bih sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya apa yang diharamkan Tuhanku hanya yang keji, sama ada yang zahir ataupun batin, maksiat dan melampaui batas, tanpa kebenaran dan persekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak diberi keterangan kepadanya, dan kamu katakan terhadap Allah sesuatu yang kamu tidak ketahui. Okey. Jadi dekat sini kita tidak boleh melakukan kerosakan kepada diri kita dan kerosakan kepada orang sekeliling kita. Wala tabghil fasadi fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kamu melakukan kerosakan, kejahatan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak mengasihi orang-orang yang membuat kerosakan itu. Iaitu kita tak buat kerosakan, Allah tak mahu kita buat kerosakan di muka bumi, dan Allah tak mahu kita buat kerosakan dekat siapa-siapa pun, ataupun dekat diri kita ataupun dekat diri orang lain. Okey. Kat sini Allah nak suruh kita jaga semua apa yang Allah bagi dekat kita, itu adalah sebagai satu nikmat yang kita kena syukuri, dan nikmat ni dan kita kena jaga sampai bila-bila. Okey, satu hari satu tazkirah. Jadi selepas ni kita akan sambung nikmat ke maksiat. Dalam buku ni, nikmatkah maksiat ni, dalam buku nikmatkah maksiat ni membedah dosa 10 anggota tubuh kita yang pandang rendah. Jadi dekat sini ada dua bahagian dosa, iaitu dosa kecil dan dosa besar sahaja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung lain hari.